Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di dalam kelas perniagaan tingkatan 4, bab 1, tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan dengan subtopik kita 1.5 skala perniagaan. Kalau anak-anak masih ingat, pada minggu lepas kita telah pun mempelajari subtopik 1.4 klasifikasi perniagaan yang mana terbahagi kepada dua iaitu saiz dan sektor. Okey, jadi hari ini kita nak lihat cabang di bawah skala perniagaan. Okey, terbahagi kepada dua. Kita ada domestik dan antarabangsa. Okey, di bawah domestik kita ada tempatan, negeri dan kebangsaan. Manakala antarabangsa kita ada zon dan global. Okey, domestik ini bermaksud penjualan produk pada peringkat pasaran dalam negara sahaja. Okey, manakala antarabangsa merentasi sempadan sesebuah negara. Baik, jadi kita teruskan dulu dengan skala perniagaan domestik. Okey, kita ada 3 cabang. Kita ada skala tempatan, negeri dan kebangsaan. Okey, skala tempatan bermaksud menjual barang atau perkhidmatan kepada pelanggan di sesuatu tempat sahaja. Okey, saiz yang kecil, kos yang rendah. Okey, bilangan tenaga buruh juga sedikit, upah yang murah dan senang didapati. Okey, contohnya di sesuatu kampung sahaja. Contohnya Kampung Gelam, Kampung Teluk Emas, Kampung Umbai contohnya ataupun Kampung Pulai. Okey, itu adalah skala tempatan. Contohnya jual ayam, contohnya ayam goreng, okey, di Pekan Teluk Emas. Okey, itu adalah skala tempatan. Okey, skala negeri melibatkan peringkat daerah. Okey, tapi masih di dalam negeri yang sama. Okey, kos agak tinggi kerana perlu memenuhi permintaan dari kawasan bandar, sebahagian negeri atau seluruh negeri. Kebanyakannya ialah PKS, okey, perindustrian kecil dan sederhana. Contohnya daerah Melaka Tengah, okey, ataupun daerah Alor Gajah ataupun daerah Jasin contohnya lah. Okey. Okey, seterusnya ialah skala kebangsaan. Okey, melibatkan seluruh negara. Okey, lebih besar. Okey, lebih besar. Okey, menikmati ekonomi bidangan, ekonomi yang lebih luas. Okey, kerana barang atau perkhidmatan dapat ditawarkan pada harga yang berpatutan atau lebih murah. Okey, ini kerana skala kebangsaan mampu membeli stok dalam kuantiti yang banyak atau beli secara pukal dan memperoleh diskaun yang lebih tinggi. Okey, sebab itu mereka dapat menjual dengan harga yang lebih murah berbanding dengan perniagaan kecil-kecilan skala tempatan yang membeli pada kuantiti yang sedikit dan mendapat diskaun yang kecil. Okey, contoh yang diberi di sini contohnya ialah Malaysia lah. Okey, skala kebangsaan meliputi seluruh negara. Okey, jadi kita teruskan pula dengan pasaran antarabangsa. Okey, pasaran antarabangsa tadi cikgu dah bagi tahu kita ada 2 cabang. Kita ada skala zon dan kita ada skala global. Okey, pasaran antarabangsa ialah penjualan produk merentasi sempadan negara. Okey, keluar daripada Malaysia contoh dia. Okey, melibatkan ekspor, import dan interport. Okey, ekspor ni maksudnya kita jual produk kita ekspor ke negara lain, contohnya Singapura. Okey, import maksud kita beli, bawa masuk ke dalam Malaysia. Contohnya kita import gandum, contohnya. Okey. Okey, dan interport bermaksud kita beli produk ataupun bahan mentah daripada luar. Okey, kita proses menjadi barang siap atau separuh siap dan kita ekspor semula ke negara lain. Contohnya kita beli kain daripada negara luar.
kita bawa masuk ke Malaysia, kita jahit, okey. Kita jadikan baju, kita jadikan seluar, okey. Kemudian kita ekspor semula ke negara lain. Itu kita panggil interport. Okey, seterusnya perniagaan antarabangsa dapat meneroka pasaran baharu, okey, menembusi tempat yang kita belum pernah pasarkan produk tadi. Okey, di luar negara serta menguasai pasaran yang lebih luas. Perniagaan dapat mengauk keuntungan yang lebih tinggi, okey, dan terbahagi kepada skala zon dan global. Okey, kita lihat sedikit penerangan berkaitan dengan pasaran antarabangsa. Okey, kita ada skala zon, bersaiz besar, kawasan-kawasan tertentu yang telah dikenal pasti. Okey, hanya di beberapa buah negara sahaja. Okey, lebih daripada sebuah negara. Mungkin hanya pasaran kita tadi menembusi pasaran Thailand, Singapura dan Filipina contohnya. Okey, menjalankan strategi campuran pemasaran. Okey, kita akan lihat nanti apa yang dimaksudkan dengan strategi campuran pemasaran. Okey, yang berbeza di setiap negara berdasarkan cita rasa dan budaya setempat. Okey, manakala skala global, okey, pasaran merentasi sempadan negara. Okey, perniagaan atas talian digunakan supaya operasi perniagaan merentas sempadan lebih mudah. Okey, sebab global meliputi seluruh dunia. Okey, menggunakan rancangan perniagaan dan strategi pemasaran yang pelbagai untuk menjalankan perniagaan di beberapa buah negara. Okey, jadi Matrade merupakan satu agensi kerajaan yang ditubuhkan, okey, untuk membantu usahawan dalam memberi latihan dan bantuan kepada peniaga untuk mengembangkan perniagaan mereka ke luar negara. Okey, antaranya dengan memberi bantuan mempromosi, okey, produk Malaysia ke luar negara. Okey, Matrade. Okey, jadi seterusnya kita rumuskan di sini bahawa skala perniagaan terbahagi kepada dua, iaitu domestik, dalam negara dan juga skala antarabangsa. Okey, yang kita tahu tadi, cikgu dah terangkan, kita ada skala zon dan skala global. Okey, jadi kita teruskan lagi dengan dua lagi subtopik, okey, iaitu 1.6 perkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan. Okey, dan 1.7 perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, ini tadi kita nak lihat perkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan dengan bentuk pemilikan, seterusnya skala dan klasifikasi perniagaan. Baik ya, kita tahu perniagaan ditubuhkan, okey, bertujuan untuk menawarkan barang dan perkhidmatan, okey, kepada pengguna, okey, kepada pengguna. Jadi dengan adanya perniagaan tadi dapat memenuhi keperluan dan kehendak kita sebagai pengguna. Okey, seterusnya peniaga tadi atau pengusaha tadi sebelum menubuhkan perniagaan, mereka perlu memastikan apakah bentuk pemilikan perniagaan yang sesuai ditubuhkan. Okey, contohnya bagi perniagaan yang bersaiz kecil, okey, mereka akan menubuhkan perniagaan milikan tunggal. Okey, daripada milikan tunggal, apabila semakin berkembang, mereka mungkin akan menubuhkan perkongsian dan seterusnya syarikat. Okey, jadi perniagaan perlulah berdaftar dengan SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, seterusnya saiz perniagaan tadi tidak akan mempengaruhi skala. Tidak semestinya saiz yang kecil tidak boleh menembusi pasaran ataupun skala
antarabangsa. Itu maksudnya. Okey, so kita lihat penggunaan teknologi internet memudahkan perniagaan merentasi pasaran luas sempadan dan mampu bersaing di peringkat globalisasi. Okey, pasaran yang luas akan meningkatkan jualan sekaligus meningkatkan keuntungan syarikat. Okey, skala perniagaan yang dipilih biasanya dipengaruhi oleh jenis barang dan perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi dia bergantung kepada apakah jenis barang dan perkhidmatan kita. Okey. Okey. Kemudian kita teruskan berkaitan dengan sektor. Okey, kita tahu kita ada 3 sektor. Kita ada sektor utama, sektor primer, kita ada sektor kedua, sekunder dan sektor ketiga, tertier, perkhidmatan. Okey, jadi sektor utama contohnya pertanian, kebiasaannya menembusi pasaran domestik. Pelombongan dan pembalakan, pasaran negeri dan kebangsaan, manakala sektor kedua dan ketiga pasaran domestik dan antarabangsa. Okey. Okey, jadi kita lihat seterusnya subtopik kita yang terakhir di bawah di dalam bab 1 iaitu 1.7 perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Okey, kita ada 3 fasa selepas merdeka, era 1990-an, kemudian yang ketiga fasa menjelang abad ke-21. Okey, kita ada sektor utama, sektor pertanian. Kita tahu sektor utama ni daripada alam semula jadi. Okey, jadi selepas merdeka tanah Melayu bergantung kepada sektor pertanian. Okey, Malaysia pengeluar utama bahan mentah seperti getah dan biji timah. Okey, bergantung juga kepada barang import. Contohnya Malaysia mengeksport getah tetapi terpaksa mengimport tayar dan produk getah lain dari luar negara. Okey, ini selepas merdeka. Okey, pada fasa era 1990-an, negara banyak bergantung kepada sektor kedua, sektor perkilangan. Okey, tujuannya untuk mengurangkan kebergantungan kepada barang import. Okey, pelbagai galakan telah diberi oleh kerajaan kepada pengusaha tempatan untuk menambah pengeluaran. Okey, kesannya sektor kedua merupakan penyumbang utama ekspor Malaysia. Okey, pada tahun 1990-an. Okey, seterusnya menjelang abad ke-21, negara mula memperkenalkan sektor ketiga, sektor perkhidmatan. Okey, contohnya MSC, Multimedia Super Corridor. Okey, diperkenalkan untuk mengembangkan industri teknologi, maklumat dan komunikasi. Sektor utama sebagai penyumbang sumber bahan mentah kepada perkembangan sektor perindustrian negara. Okey, Malaysia juga ingin menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Okey. Jadi itu berkaitan dengan perkembangan sektor perniagaan di Malaysia lah. Sehinggalah ke hari ini. Okey. Jadi anak-anak selesailah kita punya pembelajaran bagi bab 1. Okey, kita dah pun selesai melihat setiap subtopik bermula 1.1 sehinggalah 1.7. Diharap anak-anak ingat semua subtopik-subtopik yang telah pun kita pelajari. Baik sekiranya ada persoalan, bolehlah bertanya selepas anak-anak menonton video ini nanti. Okey, sekian. Terima kasih.